Dan tajuk yang kita bagi pada Ustaz pada hari ini iaitu tidak selera seperti nama Al-Hijrah, Umat Rabbani Negara Harmoni. Kita juga kepada Al-Hijrah yang kita sambut beberapa kali lepas dan kita masih lagi berada di bulan tersebut. Jadi insyaAllah dengan dari bulan yang pertama ini kita mengambil kejualan daripada bulan Islam ini kita mendengarkan perkongsian dari para Islam. Jadi sekarang Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي يسر ولا تعسر. اللهم ربي بشر ولا تنفر. اللهم ربي تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. Ali Imran. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, yakni ilmu dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah aku, bukan penyembah-penyembah Allah. Akan tetapi dia hendaklah berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Sadaqallahul azim. Maka Syekh Pengusi yang berbahagia, pengurusi surau, Profesor Dr. Rahizat, khususnya ahli-ahli pengurusan surau SUKM, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, sama ada kaki-tangan ataupun para pelawat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada tengah hari ini atau petang ini buat julung-julung kali. Kali pertama saya ingat lagi ada seminar yang
pihak Badan Kebajikan Hospital Seri buat di auditorium. Dan ini kali kedua di surau ini. Cuma julung kali dapat berada di surau SUKM ini. Mari tu banyak kali sebab orang sakit hari-hari. Jadi mari tu kalau kena nyekong kabat tu, maka kita marilah jenguai muka kita, tengok sat. Kalau yang tak boleh masuk tu, kita panggil dia turun bawah, pergi dekat kafe tu, kita pelawat makan dengan pesakit kan. Jadi nak masuk kadang-kadang perah tu buat perempuan, jadi kita nak pergi janggal segar sikit lah. Sihat ke? Sihat. Mari turun, abang belanja minum dekat kafe kan. Alhamdulillah. Tu antara dia. Jadi alhamdulillah pada pagi ini bersamaan 1 September, dan kita baru semalam melepasi hari memperingati kemerdekaan kita di negara kita kali yang ke-63 tahun. Cuma sejak akhir-akhir ini kita nampak viral yang mungkin lihat, selalu kita dah asyik dengar merdeka, 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 merdeka. Tahun ni, dan saya sendiri pun fikir kenapa di-highlightkan tentang azan yang dikumandangkan oleh Tan Sri Hassan Azhari. Waktu tu Tan Sri berumur 25 tahun. Dan juga bacaan doa yang diviralkan oleh Datuk Mufti Negeri Sembilan, Syekh Ahmad Linggi. Dia baca doa yang di dalam cukup tertib tentang Islam sebagai pemayung kepada rakyat dan negara Malaysia ini. Wallahu alam. Jadi nak maksud dia mungkin kot mengambil daripada konteks hijrah ataupun konteks kemerdekaan dalam keadaan kita ber-PKP ni. Jadi memang cantik dan molek sangatlah dari sudut kita kaitkan balik dengan kemerdekaan kita ni dengan tajuk ni pula. Selalunya Ummah Rabbani ni negara harmoni dia dikait sebab gini, mungkin Menteri Agama yang baru ni dipikir kenapa letakkan Ummah Rabbani negara harmoni. Sebab kalimah Rabbani ini kita kena ingat asal daripada kalimah Tuhan, iaitu Rabbun. Jadi Rabbun makna Tuhan. Maksud dia apa? Maksud Ummah Rabbani maksud dia umat yang bertuhan. Umat yang bertuhan. Maksud umat yang sentiasa dalam hidup mereka ini wherever, whenever, whoever. When, where and who. Triple W. When, where and whoever mestilah bertuhan. Lalu apa kaitan dengan negara harmoni? Harmoni, harama kita katakan ihtiram. Boleh ambil juga harmoni. Maksud dia negara yang dihormati, negara yang disegani, negara yang ditakuti oleh pihak sama ada musuh ataupun kawan ataupun lawan. Harmoni juga dalam bahasa kita mungkin kita katakan harmoni bila masyarakat itu hidup bertuhan atau berakidah, bersyariah, maka negara akan aman. Kan harmoni kan kita katakan kedamaian. Sebab kalau orang hidup dalam keadaan beragama, kan kalau agama Hindu cara Hindu dia buat tak apa dah, kita menghormati dari sudut anutan dia tu, kita bukan memuliakan, yang salah faham. Jadi kalau agama Buddha tu cara dia, tapi kalau masing-masing kalau betul ikut cara agama, tengok dalam agama Hindu ke agama Buddha ke, dilarang minum arak, dilarang berzina, dilarang berjudi. Itu kempen tu syumul, kempen tu menyeluruh umat bertuah. Sebab merdeka ni bukan Melayu saja, India, Cina pun merdeka juga duduk negara kita ni. Dia orang tak boleh nafikan. Jadi hidup umat Rabbani ialah umat yang hidup sentiasa bertuhan. Mengikat kita dengan kalimah ihsan, iaitu
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya terikat kita dengan kaedah ihsan. Kita kalau dalam hidup kita ini pi mana-mana, sama ada buat kerja dari sudut keagamaan, maksudnya ibadat, amal solat dan sebagainya, atau kerja-kerja biasa pun mestilah ada ihsan, diterikat. Sama ada kita buat kerja tu kita nampak Allah, kebanyakan tak nampak Allah lah, tetapi ingat Allah sentiasa nampak kita. Itu maksud dia umat Rabbani atau asas. Kenapa harmoni negara? Kenapa disegani negara? Kerana rakyatnya, orang yang Rabbani ni, pertama rakyat dia bila buat kerja dengan penuh keikhlasan. Orang kalau buat kerja tak ikhlas, dia buat kerja hanya sekadar lepas batuk di tangga, dia cari makan. Aku kerja pukul 8, balik pukul 4. Hak lain mampus pilah nak jadi apa-apa. Yang penting kerja aku sharp, jalan macam elok. Maka itu melepas tanggungjawab, bukan ikhlas. Orang yang mukhlis ini, dia punya contents of mukhlis ialah kena ada sifat-sifat yang jujur. Islam tak suruh semata-mata melahirkan golongan umat yang pintar. Sebab orang pintar belum tentu jujur. Tapi insya-Allah orang jujur itulah yang paling pintar. Kenapa? Sebab hidup bertuhan. Ummah Rabbani. Itu maksud dia. Sama juga dengan kalau ayah dengar, katalah pesakit dengar. Dia sakit. Bila dia sakit, dalam hadis ada sebut bahawasanya orang kalau ditimpa musibah, dia mengeluh. Makna dia mengeluh dengan Allah. Sebab sakit itu bukan sia-sia. Sakit itu, orang sakit di bawah tu, tuan-tuan, peroh dan sebagainya kan, pergi katalah rawat perempuan, mungkin saya diperkenalkan oleh sahabat-sahabat, peroh ni pakar kanser payudara. Dia jumpa orang tu, dia kata apa, insya-Allah kakak doa banyak, doa kita sakit ni adalah mustajab. Nak train kat dia. Sebab kebanyakan orang sakit dia apa? Merungut, mengeluh. Yang paling teruk pengalaman saya duduk di hospital 4 bulan kerana masalah tulang belakang. Makiu. Celaka betul. Sama ada celaka bini dia ke lambat datang. Laki pula time sakit manja nak mampus. Meluat kita tengok. Kan? Masa bini kau sakit buat bodoh aja. Kena kau sakit macam aku tu, binilah yang tukang suap. Saya pula 78 hari lumpuh, saya tak boleh berak. Tanah atas katil saya berak, kencing semua isteri saya buat. Kan? Tapi dia maki dia celaka. Haram betul. Dia nak marah nurse ke, dia nak marah doktor ke, nak marah bini ke, yang berarti cakap dalam keadaan sakit tu tak sepatut macam itu. Sebab apa? Sebab pesakit yang tidak ada Rabbani. Ustaz sedap cakap, sedap apa? Aku sakit lama juga, 4 bulan dah. Kecil berak, ngangkang punggung ke bini duk lap punggung kita. Nak kecil dia buh botol, berbunyi botol gitu kencing. Macam kita duk panggil kucing, panggil ayam tengah darah tu. Kan? Kalau kecil pukul 2 pagi lagi cepat dengar. Senyap tuk tuk tuk. Nak dahlah kecil tak tus. Jadi tut 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 tut. Bunyi macam saat jam. Anak beritahu apa dia? Maknanya tak ada benda lain. Tolak aja. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ada banyak kan? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani. Sebab pesakit Rabbani tidak ada musibah yang kena atas kepala kita melainkan datang daripada Allah. Tapi payah bro. Tengah sakit duduk ni kata hang tu apa? Hang doktor, hang tu cucuk kami. Tu dia marah kita balik. Kan? Kan? Sabar tuan. Isteri tuan akan antenat. Apa sabar? Dia marah tak pula. Melainkan buh penampak biji baru sedap. Kan? Takkan doktor nak tampak apa nama ni pelabak pula kan? Tapi itu standard. Doktor kena marah, kena maki. Kan? Ada nurse pula hak baru. Bukan hak baru ni. Ada ke doktor cucuk kita, cucuk orang hijau
Ya, kita orang hijau je, jarang orang biru. Ada cucuk tak masuk. Cucuk sampai naik sakit tu. Ada doktor di Sungai Buloh, cucuk aku. Nasib baik dia tu muda, nak marah tak tergemuk. Kalau tua saja. Lalah kali budak kemetok jurawat 7 tahun main sekejap. Siap masuk. Doktor tak boleh buat apa punya doktor. Nak kata kita doktor. Lepas dia cucuk aku dengan 15 jarum, mampus terus. Kan? Saya kata apa? Dok, minta maaf, bagi jurawat. Kita pula kata, doktor, nak sakit lengan aku dah. Kan? Pergi jurawat. Doktor ni pandai berubat orang, buat cucuk jangan. Mereka kebetulan kenal saya, Prof. Tak apalah, saya boleh lawak mereka. Ustaz dia nak kutuk saya. Tak, bukan kutuk, cuma perli je tadi. Kan? Asal nak masuk nak beritahu umat Rabbani ni yang kerajaan letakkan slogan baru ni atau moto merdeka whatever, hijrah pun sama juga kan. Hijrah tu ialah nak bagi tahu whatever, whenever, whoever, maknanya apa bidang, siapa sekalipun kita mesti bertuhan. Sebab tu nak makan Rabbani apa? Baca bismillah. Memanglah saya turun bawah, saya pergi makan dekat apa tu, Nenzo ke apa nama bawah tu kan, pergi beli, duit saya. Mampu happy ke aku nak baca bismillah, tak bismillah, duit aku. Kan? Dia kata mapuh kawai lah, kawai nak baca bismillah. Kau tak siap baca bismillah, melak tak kawai lah. Moga piti kawai kan? Orang yang tak ada Rabbani, itulah sombong. Rabbani lawannya sombong. Mutakabbir, ummah yang sombong, negara yang tak ditakuti. Kan ramai orang sombong sekarang ni. Pemimpin sombong, tak kena tegur. Tegur penguatkuasa, ada roboh habis semua kedai, ada juga. Kan? Kita tegur mesin judi, mesin jahit dia ambil. Itu standard lah. Jadi ada orang yang ada kuasa, dia buat kerja main-main long line, makan rasuah dan sebagainya. Bila orang buat viral, dia pergi mengamuk habis satu pekan tu. Kesian kau tu, mesin jahit kau tu hilang 5. Mesin jackpot tak ambil pula dah. Contoh. Tak tahu berlaku kat mana. Kan? Ada contoh dia. Contohlah Musangking. Tadi ada syarikat, wallahi Prof, saya mari tadi, syarikat Musangking Sdn Bhd. Terkejut aku. Aku takut dia nak marah aku sebab ada ceramah pun ni aku dalam Facebook. Ratusan orang komen gini. Setuju. Saya tanya dalam saya beritahu dia orang, Musangking ni adakah tanam tahun lepas? Tahun ini dia dapat musangking. Bukan buah dari musangking. Musang mu tak keluar you. Seulang balik saya kata, adakah musangking itu ditanam pada tahun 2019 dan sudah berbuah pada 2020? Mustahil. Sebab apa? Rupa-rupanya 4,500 hektar itu sudah dimasuki sejak 40 tahun yang lalu. Maknanya tahun bila? Tahun 1980. Siapa punya kuasa? Hak mula kawan ini. Cek pimai. Ini orang kata, kalau kamu tak sombong, orang dah bagi tahu dah, kenapa dibiarkan sekian. Ada kata, hang siapa? Aku tahu lah. Lah, dalam bahasa persuratan sudah terbolos baru nak melantai. Sebab apa? Sebab penguat kuasa buat kerja tak ada Rabbani. Maksud dia tak jujur. Sorry to say. Kalau dia jujur, benda salah. Contoh, kenapa orang tak berani nak pergi letak parking bukan-bukan kat sini? Saya tunggu dekat 10 minit, mana dia popok ni tak mari lagi. Takkan penceramah tak ada parking, celaka sungguh. Saya kata kat anak saya, awak telefon lewat sangat lain kali nak sampai, telefon awal-awal ni dah sampai, tunggu baru call. Saya bukan tak ada apa ni. Tunggu kan. Kenapa tak berani parking? Sebab penguatkuasaan di sini kuat. Parking dia ikat. Ikatnya parking. Bayar RM100. Berapa kena tu ni? 100. 50. Ambil ke dia? 50. Cik, Melayu cik, saya memang ini pun semuanya tumpang ni RM50.
20 bilik. Tak apa. Yang penting ambil duit dia. Biar ada rasa sikit. Sebab apa? Sebab penguasaan. Undang-undang ni siapa punya? Allah. Sama juga kita barakah. Barakah contoh dia barakah. Kenapa baca doa bersetubuh, doa junub? Buat apa? Perogol elok je rogol keluar anak. Ada ke perogol? Allahumma jannibni syaitan. Tak ada kata budak perempuan tadi hak berzina ni cepatlah lambat benar. Doa-doa pula benda haram ni tadi. Kenapa? Sebab nak lahirkan insan rabbani, ummah rabbani, barakah. Lepas terpancur air mani ke dalam kemalan perempuan, baca alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra. Tu doa dia. Sonok Allah kena ingat. Maksud whenever tadi ni W tadi tu. Maksud dia, ulama mula bincang, Rabbani ialah keterikatan amalan kita dengan Allah. Man lam yabda bi basmalati fahuwa ajzam. Siapa tak mula dengan kalimah Allah, tak dicatat sebagai amalan baik. Walaupun benda tu baik. Mana tak dapat berkat. Ini ya, sebab tu dalam hadis yang disebut pemaaf bergaris ulama-ulama atau Ibn Qayyim dia sebut, antara dia kata perkara yang paling malang sekali bagi seseorang ialah apabila Allah menjadikan lidahnya itu tak sebut nama Allah dalam hidup, tak ada zikrullah. Ni ulama kata malam kita manusia ni, orang Islam ni, ialah apabila Allah tak izinkan lidah kita sebut nama Allah. Berapa ramai kan? Ramai. Nak sebut bismillah pun susah. Makan, duk makan dengan tangan kiri, dia makan bihun, gerpu kan pegang dengan tangan kiri, pisau pegang dengan tangan kanan. Westernization didik kita macam tu dah. Benda ni berlaku seorang Profesor Madya di UKM juga. Dia kata why? Kalau I pegang fork by my right hand dan I pegang pisau dengan kiri, dia kata yang pensyarah tu, ini adalah salah dari segi protokol. Protokol kefalho takiu. Tu dah geram tu kan. Dia pun datuk juga profesor ni kan. Jadi you jadi penceramah tentang tata tertib protokol, you cakap depan orang. Apa sih cakap gitu? Kenapa bila kata sebut pisau dengan gerpu ataupun sudu dengan gerpu, bila nak masuk tangan dalam, nak masuk makan dalam mulut tu, why not? Why not? Ambil tangan kanan suap. Budaya tak apa, tapi kaifiat dia tetap tak boleh. Kita makan pisau lah, makan apa? Lamb chop, chopstick kita dah makan habis. Chopstick pula, chicken chop. So potong. Potong, ambil dah makan. Very senang. Pasti apa tak buat? Ni. Insan umat yang tak rabbani, orang Pakistan kata kedil bahut kharab ho gaya. Dalaman ada problem. Problemnya eneng. Dalam dia rosak. Sebab tu dalam ayat tadi ni, dalam surah Al-Baqarah kata apa? Dalam ayat tadi dia kata, dalam ayat sebut tadi, antaranya ialah ayat surah Ali Imran yang saya baca tadi tu, ya, tak wajar bagi seseorang manusia, maka li basyarin, tak sepatutnya bagi seorang manusia yang Allah bagi dia kitab, maka li basyarin ayu
yu'tiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwah maka li bashar, tak sepatut engkau orang ni, gitu kata Allah. Yang kami dah bagi kitab, yang kami dah bagi ilmu, yang kami dah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh orang buat amal ibadat tapi untuk dia, bukan untuk Allah. Ni rezeki yang hamba kerja ni semua punca pada aku ni. Kalau aku tak bagi, apa Allah boleh buat? Oh, ada juga orang bunyi macam tu. Ni bom-bom mutakabir ni bagi mereka yang ada kuasa ni. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tak ada kerana aku ni tak ada jalan-jalan macam ni, anak kau tak boleh masuk UKM. Oh, ada juga orang macam tu. Dia tak nampak dia tu asbab, sababun min asbab. Sebab daripada sebab-sebab yang lain. Kan? Macam seorang suami yang tak misali, suami menyesali. Dia kata dia clash dengan bini dia. You tahu tak? Kalau you tak, I tak kahwin dengan you jangan harap dapat senang macam sekarang tau. Ni suami bodoh. Suami kalau baca bangang ataupun bengang, dua-dua boleh pakai. Kalau bongong tu boleh juga labuh. Dia kata, you tahu tak, you sejak you kahwin dengan I lah you boleh sukses macam ni. Kalau you duduk kampung demo tu gua musang banyak dalam gua. Kan? Mu tu nikah dengan aku boleh senang macam ni. Nampak tak? Dia duduk nampak bukan bini dia punya kerja. Walau bini dia memang tak kerja. Sebab apa? Sebab rezeki itu sebenarnya walaupun nampak suami bekerja, tetapi hasil daripada isteri punya doa. Sebab tu, dah kahwin belum? Belum lagi? Wah, lambat sangat. Doktor cakap orang lambat kahwin ni kena breast cancer. Tanya doktor. Tapi bukan orang lelaki lah, orang tu haram dia ustaz ni kan. Kan? Saya dapat ilmu kat prof tadi ni. Prof kita ni pakar breast cancer lah, anti cancer ni kan. Saya tanya dia, adakah kerana tidak menyusu anak? Dia kata salah satu tu bukan sebab. Salah satu lagi ialah lambat kahwin. Weh, Masya Allah, ni ilmu dapat. Ni guru lah, mana kira guru saya, Profesor Razak, guru saya kan. Dia nak kempen orang supaya datanglah beramai-ramai, ceklah buah dada anda. Kan lain macam je main kempen kan. Tu antara dah. So nak bagi tahu isteri kita tu dah kahwin abang. Isteri kerja apa? Dia juga pandai buat cari. Saya ambil duit rawat orang, saya mengorak ni abang dah kahwin. Isteri kerja apa? Siapa isteri tak kerja kat tangan? Ada tak? Oh, isteri tak kerja? Duduk rumah? Okey, tapi jangan mulut celupak pula. Isteri saya tak kerja. Banyak cekadak tak kerja. Habis hidup sabun rumah semua tu tak kerja. Maksud dia secara umumnya tak kerja dengan orang lah, kerja dengan kita. Nak bagi tahu kita tak, isteri saya tak kerja. Saya kata isteri kata, bang, kalau yang nak mengajar sekolah kafir boleh. Kalau awak mengajar, maknanya orang panggil apa? Itu isteri arwah Ustaz Aslim. Faham tu? Saya buat statement kat bini saya, kalau yang saya panggil isteri saya yang, biasalah Ustaz romantik kan. Ni bukan macam Mak Leha dengan Doktor Pak Samad kan. Dia kata yang, saya kata bang, boleh tak kalau yang nak mengajar kafir? Boleh. Tapi lepas tu orang panggil itu Ustazah Siti Hawa, isteri arwah Ustaz Aslim. Terus tak minta kerja dah. Maknanya kalau kau kerja, mana aku dah mati dah. Kan? Jadi saya tak boleh bangga yang saya rezeki tu saya cari. Tetapi kekuatan di mana? Doa. Sebab setiap kerja kita ni adalah diliputi oleh kuasa Allah. Sebab tu sujud alim. Sebab tu rukuk, sujud azim. Betul kan? Subhana rabbiyal a'la kan? A'la wa bihamdi, mana azim wa bihamdi kan? Sebab tu orang yang salat saja terikat dia dengan masalah Rabbani ni. Kat mana nak puji Allah? Kan? Duduk saja Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, jarang orang sebut itu. Pernah dengar Allah Maha Agung, kan? Jarang kan?
Allahu Akbar dengan ceramah politik baru takbir. Tidak, tak takbir. Masa bila boleh buat? Ikatan kat mana? Sebab tu semayang ini tiang agama. Masa kita rakaat, subhana rabbiyal azim, kan Allah lupa saya pun. Azim, saat ni semayang tidak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kan? Maha suci Allah yang maha agung. Hak rukuk a'la, maha tinggi. Sebab apa? Setiap komponen yang kita buat hari ni, kerja kita ni adalah terikat dan tergantung dengan kebesaran dan ketinggian Allah. Maksud dia pada dalam bab kita nak bagi tahu keikhlasan kita buat kerja, itu sifat-sifat ummah yang rabbani. Cantik memang moto Merdeka Muharram ni memang cantik sangat. Kenapa negara harmoni? Sebab orang rakyat jelata kalau buat kerja berdasarkan hidup bertuhan, insya-Allah takkan timbul salah guna kuasa, takkan timbul rasuah, takkan timbul hoklate, kecek cokting, sailang, takkan timbul polis trafik. Ya, baru ni ketua polis Johor cerita 3 orang kena tangkap sebab satu lori dia cah RM4,000. Bonyok kan, kalau lori tu lalu 10 dan 40. Gaji polis trafik orang pedik. Bawa pistol pun kan pernah tembak pun tak kena. Kena tayar lah, orang lain mati. Jadi saya pun sembah ni seorang bekas antara orang polis ke Ustaz, kalau setakat pangkat bawah ni Ustaz, gaji tak sampai 2,000 Ustaz. Bila orang offer saja 5,000 sebulan. Memang Ustaz tergugat. Yang ini masalah dia. Sebab apa? Ini kempen ni Ummah Rabbani ni pasal ni. Di kami lah yang letak tu menteri, yang teruknya kami nak kena ceramah tajuk ni. Ummah Rabbani, umat yang hidup bertuhan. Dan guna kereta ambulan. Kata ambulan lah. Hantar kata ambulan tu dia panggilan ni ada insiden kemalangan dekat Ceras. Contoh ni cerita lah, betul tidak Allah alam. Tiba-tiba pipi mati orang tu. Polis take over. Dia kata tak apa, tak ada balik kita pergi Jalan Kuraman tu, kena rotinan ke RS Amway tu. Ataupun singgah dekat apa nama tu, Bukit Bintang, tengok tali jam ke putih. Dia bawa kereta ambulan pergi situ. Hukumnya apa? Salah. Sebab tu kalau Rabbani ni mari, dia kena tengok berpedik jarak tadi ni, dia wajib bersedekah untuk membersihkan pendapatan dia. Ramai orang buat gitu. Mungkin boleh tak boleh. Habis yang hantar bos pergi airport, yang hantar surat dan sebagainya. Hantar surat 3 kepingnya. Hantar dekat pusat renang satu, hospital di sana, polis satu. Tiba-tiba hantar pukul 9. Pukul 3 tak balik-balik lagi. Dia kata jalan jam apa? Lompat 6 kali sampai. Dia buat urusan peribadi dalam kerja hakiki dia. Ingat, duit yang dapat hari tu dia kena bagi-bagi, kemudian dia kena wajib bersedekah. Saya katakan wajib sedekah. Sebab sedekah itu bermakna tazkiyatul amwal, ke arah penyucian harta yang dia dapat. Lepas tu kalau tak buat, bagi anak bini makan. Sebab tu kan bila Rabbani harmoni. Itu asas dia. Sebab tu apa? Jangan kata usalli fardhu zuhri 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Bukan lillah pada salat sahaja. Rabbani ialah lillah pada semua aspek dan sudut. Prof nak sembelih pula. Prof nak belah pokok orang. Wajib sebut bismillahirrahmanirrahim. Melayu kalau kita sunat, dia tak buat pula. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itulah explain. Sebab tu kita tak berjaya.
fardu kifayah, fardu kifayah seorang buat lain tak payah, sebab tu tak berjaya. Ada 10 kedai bangsa asing, satu kedai kita sebab fardu kifayah. Satu kewajipan seorang doktor OT masuk ke operation theater, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berilah kejayaan kepada pembedahan pesakit ini, Dr. Rabbani. Atau nak tambah, insya-Allah kita jangan dibuat tahlil kat depan tu. Jadi mari sama kita buat tahlil ringkas pembedahan. Yang kawan tu duk kelipuk haram tu, bila nak buat nak bedah aku ni nak buat tahlil pula dah. Itu betul-betul bid'ah tu. Itu confirm bid'ah. Nak operation dia buat tahlil, baca doa kematian semua, memang teriak budak tu. Macam saya masuk operation, masuk MRI ni macam liang lahat tu. Aku tak pernah MRI, cuma MR tu lalu lah. MRI tak pernah buat. Jadi dekat hospital Sungai Buloh tak macam KPG. KPG ni cerah, kepala cerah. Dekat Sungai Buloh dalam store tak salah dia. Masuk lah tu, lepas tu dia kata, "Ustaz nak lagu apa?" Ada lagu. Saya kata, "Ustaz nak lagu." Tapi takkan Ustaz nak lagu pula, mesti nak zikir-zikir kan. Zikir lah. Bila saya sakit ni masuk dengan keadaan tak boleh kaki bergerak. Kalau tak bergerak tambah masa. Saya kata pilih zikir. Aku pun zikir. Pasang anak nak tambah ni. Telinga ni apa? Earphone ni. Apa? Ya syok. Astaghfirullah. Dr. Badrul Amin. Al-Azim alladzi la. Kita duduk Allah taqiyyak bro pula tuan-tuan. Lepas tu pula dia buat solatan dia, wahai manusia, lagi nak terkencing aku. Dah lah kencing pakai pampers, saya tak boleh gerak. Semasa bini saya buang berak semua dia basuh. Wahai manusia, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Saya memang teriak sebiji macam dalam lahap. Saya kata, ya Allah, kalau dia lahap jadi ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Ustaz pun bertobat dekat MRI. Seorang kawan saya di mamak di India, masuk Islam lah, di pensyarah pendakwah lah di Pulau Pinang. Dia kata apa? Dia kata, wallahi, the first time I duduk dalam MRI, I rasa macam duduk dalam lahat. Rupa-rupanya perasaan dia sama dengan aku. Kata, hamba dosa banyak dengan aku kali tu. Kan? Asal nak bagi sahabat tonton yang dirahmati Allah sekalian, minta lapangkan SOP, ambil. Jangan duk teribau pula. Nanti ada orang duk mati, surau ni tak ikut SOP, tutup pula 14 hari lagi. Ada mati tapi ni kesihatan kan, takkan kesihatan pula charge pula kan. Mana-mana surau masjid nak beritahu, tolong memang pihak kerajaan sediakan satu preman. Tonton tak ikut, tutup. Shah Alam 2 minggu tutup Sien 23 kan. Memanglah saya kata okey lah, ikutlah pihak pemerintah, ikutlah pihak kesihatan. Buat macam mana kita tak ikut, tu antara dia. Jadi Rabbani tadi ringkaskan dengan masa yang ada ni, nak bagi tahu apa saja yang kita buat tidak lain tidak bukan adalah berkaitan dengan ketuhanan. Semua benda, semua bidang. Kita sakit pun Rabbani, bersifat Rabbani. Kita kaya raya, naik pangkat, bersifat Rabbani, tak sombong. Kita buat kerja masa Rabbani pada jujur, dalam erti kata pada terkandung di dalamnya. Kita buat kerja kejujuran itu bukan kerana kita pintar, tetapi kerana ketuhanan. Kita mari lewat setengah jam, you tak boleh balik sebelum 5.30 kalau keluar pukul 5. Berani buat macam tu? Sengaja ke tak sengaja ke? Tambah ziyadatul khair. Jiwa Rabbani, harmoni syarikat. Kenapa? Saya datang lewat tuan, tadi masalah motor saya pancit kan. Kalau syarikat tu dia punya, kawan tu toke tu dia punya, baliklah tak apa, saya halal. Tak apa, ni kerja macam ni. Kalau Marif patut pukul 9, sampai pejabat punch kat 9.30.
Jangan balik pukul 5. Kena balik 5.30 ke atas. Jiwa Rabbani, jiwa penakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa Rabbani ni rasa takut kalau buat salah. Ini asas. Kan? Sebab tu jiwa Rabbani ialah jiwa yang penakut. Kalau dia buat salah dengan suami dia, dia tertengking suami dia, atau dia termarah isteri dia, jiwa yang takut kalau aku mati nanti ni pasanganku tak redha dengan aku. Buat apa? Minta maaf dan dimaafkan. Panjang Rabbani kena nak bincang. Bisa cakap kira ni Prof, kira overall lah ni. Sapu semua mana aku ingat. Tengok muka ni cerita kawan ni pula. Kan dalam hadis sahih sebut seorang nak berzina tak jadi. Sebab apa? Sebab berjiwa Rabbani. Kat mana Rabbani? Syarat dia lah beriman. Rabbani ini orang yang beriman. Sebab tu Rabbani mesti ada kaitan dengan keimanan, terikatan dengan syariat Allah. Orang perempuan tak boleh pakaian, kena jaga elok. Sebab tu orang lelaki ni jaga bagian buat perempuan kena pastikan bila ada pasangan tu lelaki dia mari tengok dia, kita kena jaga aurat dia. Dia sedang sakit, dia duduk di bawah you all punya observe, you yang merhati dia. Bagi kita minta maaf ya, boleh ini jaga sikit sebab ni buat orang perempuan. Dia marah. Amoi kami tengok sakit, kami tak bernafsu Ada juga mulut-mulut kok diam. Kami tengok orang perempuan untuk buluk tak bernafsu langsung. Bukan pasal kebuluk bernafsu. Melihat betis perempuan, rambut perempuan adalah haram. Faham tu? Berat kita ni Prof. Habis Cik Nusak ni berhadapan dengan orang ni. Moga-moga kita cakap lagi, ya Allah, aku tak reda apa yang kulihat ni, ya Allah, minta ampun ya Allah. Ya, nak buat macam mana aku dah bekerja tempat macam ni. Ni contoh dia. Pesakit sakit tutup. Bagus ke orang tu bila ambil gambar ngemak dia kat buat perempuan kan. Dia ambil gambar apa? Dia conteh muka mak dia tu. Dia berbunga-bunga macam kalung, kaki tutup dengan love. Tu anak menantu yang berjiwa Rabbani. Kalau time dedah aurat tu mati orang tua tu. Rabbani apa? Robabai. Berarti yang jadi nas Rabbani. Orang tu sakit nak beranak. Jangan sombong dengan experience. Memang experience tak pernah menipu. Tapi ingat, jangan kita sampai perangkat experience tu boleh buat segala-galanya tanpa kita mengedepankan Allah. Orang tu sakit kan, teriak-teriak sakit amboi, sakit beranak baru seorang sakit ni macam ni. Dapat makcik kiong, orang lain beranak 5 okey je sakit buak atau mati orang situ. Takkan tuan-tuan tak pernah dengar seorang pesakit lahirkan anak atas katil dalam wad, bukan dekat bilik bersalin. Pernah dengar kan? Ada masuk seorang khabar suami dia nak saman. Contohlah. Sebab tu tanggungan sakit orang itu berbeza-beza di antara satu sama lain. Kan? Ada pula kadang-kadang ni tak faham-faham ke, pukul 4.30 ada, tak kerti baca ke, bukan time lawak. Nak bengkak lelaki dia dengar. Suami dia meronok-ronok bawah lantai, dia takut orang nampak. Kan? Maksud di segi bahasa banyak benda lah. Sebab tu kalau nas yang Rabbani, saya yakin nas UKM ni Rabbani belakang. Sekarang kat Malaysia ni banyak Rabbani. Bila isteri tu bersalin, dia keluar, suami Puan Junaidah Amin, ya saya, Puan Junaidah, Puan Jun dah salin dah, masuk azan. Suami ni azan. Saya apa pun nak pandai.
Jangan pula bodoh menyantan orang. Tak nak azan. Ni nas ada nah lagi. Nas di lembut sikit kan. Tapi sekejap. Ya kan. Ada mamat ni ada anak ni dia tak boleh nak azan. Cepat-cepat azan dia. Jangan tunggu setan masuk dalam tubuh badan budak tu. Ada ulama kata jangan sampai dekat budak tu lepas habis teriak yang pertama. Wah, contohlah kan. Maksud dia pok ada main dia maksud jangan sama teriak yang kedua. Kan? Sebab pengalaman saya Prof, kecuali anak saya nombor lupa anak dia apa. Nombor 5, 5, 6, 7. Dia beranak di Sungai Buloh. Saya dah ceramah. Jadi doktor cakap besok, tapi ketua nurse kata tak boleh besok. Dia ni dah okey dah sebab dia punya keluasan tu lebih daripada 3 cm. Setelah dia orang apa dia masukkan ubat tadi kan apa nama tu lupa dah. Jadi beranak. So saya telefon abang angkat saya bahagian jenayah bahagian narkotik Shah Alam. So datang dengan akak pergi kata awak dah nak bersalin. Kalau dia azan abang tolong azan. Nak cerita nak robani tadi ni. Jadi suami tak pernah azan. Jangan pelekeh dia. Apa je suami tak boleh pakai bang tak erti. Janganlah gitu. Nampaknya tuan tak boleh azan dia. Baiklah. Macam skrip Naruto Shippuden bunyi. Nampaknya betul-betul bangang lagi dia. Jangan gitu marah dia. Maksud dia nurse ni kalau jerawat lelaki panggil nurse ke? Nurse 1 minute. Yes, tolong azan kan? Suami dia ni bisu. Gitu. Dia bayang bisu sian. Bisu suami kan. Dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam Kak Ros dalam Upin Ipin kan. Dia tolong ajar Upin Ipin cara azan. Sebelum Ustaz Syekh Abdul Karim Maki jadi Ustaz Upin Ipin kan. Ayalah solat. Ayat solat. Ini budak tu dia. Sebab apa? No, syaitan no. Nak beritahu kalau hidup tidak berjiwa rabbani. Apa tadi? Syaitan iblis yang duduk dengan kita. Dan apa kata Allah, firman Allah dalam ayat tu? Allah, ni ingat saya lupa dah. Allah sebut wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang hidup tidak mengingati Allah yang Maha Pemurah, pasti kami akan jadikan syaitan kawan dia. Fahuwa lahu qarin. Syaitan akan rapat, very friendly dengan dia. Cuba nak makan bismillah, syaitan lari. Nak bersetubuh, a'udzubillah, syaitan lari. Masuk jamban, a'udzubillah, syaitan lari. Keluar jamban, alhamdulillah, syaitan lari. Kenapa kita nak merayu syaitan secara tak langsung? Jangan pergi pula. Kan? Yang Rabbani baby kena belah mulut hari ke-7. Belah mulut, tahnik, buh nama dan sebagainya. Itu simple nak kalau nak sembang dengan benar ceramah dekat hospital Sungai Buloh untuk buat bersalin. Sebab kesabaran. Tajuk sabar dan redha. Orang marah. Tak mustahil operation doktor tertinggal kapas di dalam perut perempuan. Ada cerita dia. Siapa? Cuma tak tinggal gergaji dalam tu berat benar sampai gergaji pun boleh tinggal. Kan? Screwdriver boleh tinggal. Bila kau tu kelak je lah kan. Adalah perut bini. Orang perempuan ni kalau tengok buat operation dia landok. Dia apa? Tak tahulah Prof pasal apa Prof. Dia kurus tapi perut tetap jatuh. Terutama sekali bila orang lepas operation. Kan saya nak tunggu jawapan pakar perut pula lah. Tadi jumpa pakar bawah dada kan. Kan. Bila operation dia kurus tapi perut dia tetap landok. Dia jatuh. Tak tahu, saya pun operation dah 3. Sini kanan pendek, sini depan ni operation untuk masukkan tulang besi. Belakang ni 5 kali, 4-5 kali hospital Sungai Buloh. Jadi memang kau pun landok lah dengan perut buroi macam ni kan. Tapi wallah alam pasal apa. Ini mungkin ada cerita dah kan. So ringkaskan nak beritahu dengan masyarakat ni bahawasanya
Apa yang kita buat pada hari ini, kalau jiwa kita jiwa Rabbani, insya-Allah, sebab itulah hadis tersebut, kita kalau buat kerja, hidup itu mengedepankan Allah, membelakangkan hak manusia, hak Allah diutamakan. Allah akan jadikan semua hak tu suka dengan kita. Saya ulang balik, kita dalam buat kerja dalam hidup, saya buat kerja kita dalam hidup ni, kita mengedepankan redha Allah, membelakangkan redha manusia. Maksudnya kita utamakan hak Allah, suh Allah, membelakangkan suh hakam. Gitulah kan. Jadi suh Allah tu maknanya Suruhanjaya hak Allah lah. Suh hakam tu hak manusia. Maka Allah akan jadikan orang akan suka kepada kita. Tetapi awas, orang nak jadi jiwa Rabbani, sesiapa yang dalam hidup dia mengedepankan redha orang, kan, membelakangkan redha Allah, maka Allah akan pastikan akhirnya orang akan benci sebenci-bencinya kepadanya. Fal'iyadzubillah min zalik. Faham tak faham tu? Ini masa ada ni SOP 145 kena berhenti. Tu antara ada, insya-Allah kan. Kalau ada soalan tu boleh tanya dalam Ustaz Aslim Bahari Official, dan jangan lupa subscribe. Nyampah tengok kan. Apa nama tu, subscribe, apa nama tu, YouTube kan ada juga ya. Tapi itulah boh YouTube ikan tek pula kacau, jangan tak lupa kan. Banyak kena bayar lah, bayar malam kan company. Jadi tengok ni soal jawab dan sebagainya, tanya mana patut, insya-Allah. Jangan tanya soalan rumah tangga, sudahlah tak larat nak jawab kan. Rumah tangga ni Prof, saya rasa dengan ada orang marah ni kan, rumah tangga ni, sebab tanya rumah tangga semua. Jadi saya rasa tak boleh nak jawab banyak sangat. Saya kata gini, masalah rumah tangga sila refer ke unit kaunseling Pejabat Agama Berdekatan. Kita ada ustaz sini kan, ramai. Ada berapa? 3, 2. Jadi kena, saya yakin ada lah kan, unit kaunseling bahagian bukan sakit otak. Itu lain. Tak suruh profesor sekretari itu profesor sakit otak. Itu lain cerita. Ni house ustaz ni duduk, ada nas bergaduh dengan suami, itu standard. Kan? Ada lelaki minat dengan kawan ni bini orang. Nampak tak? Zaman sekarang ni kadang-kadang macam tu. Kan? Kalau tidak, orang tak buat cerita drama-drama Dr. Adam minat dengan Mia. Kan? Nampak? Kegili doktor tu. Kata Dr. Khuzari, Adam, Mia tu seri air lagi tu. You buat benda tak betul. Itu standard sekarang ni. Tak dapat. Kalau you boleh kahwin lain, kenapa dia tak boleh berpogami dengan saya? Nampak dah bodoh sangat dah. Tapi benda tu benda yang biasa, standard. Nak beritahu. So, rumah tangga ni ustaz kena handle. Unit kaunseling SUKM. Ya, tapi janganlah kaunseling tu mengada lebih pula, panjang sembang kan. Orang jaga kaunseling ni dia tak boleh cakap banyak. Cakap ustaz bila tak saya begini ustaz, apa masalahnya suami saya tu kadang-kadang saya dia kalau ajak rumah dia balik rumah mak dia paksa saya balik, tapi kalau ajak balik rumah saya dia payah nak balik. Habis tu ni sebab geram lah. Habis tu cakap itu je, habis tu lelah kali. Kalau saya macam ni boleh ke ustaz? Macam tu. Sekian, wassalamualaikum. Jangan duk sanya banyak sangat. Begini Islam ini adalah merupakan, tak payah nak terbuntah dah dengar. Orang kaunselor ni tak payah cakap banyak. Orang yang mari mengadu tu dia bercakap lelah kali, dia sendiri yang cari solve dia punya problem. Itu standard itu kaunselor, orang psikologi dia pandai cakap. Kan, sebab tu orang ambil master psikologi, rupanya macam tu cakap. Tak payah cakap banyak. Yang macam doktor kan, mama tu bayang sakit, dia macam merengek. Saya sakit sini. Tengok doktor ni relax. Ya, okey. Lagi. Okey. Gebek ubat. Itu je dia. Kata doktor ni bisu ke aku tak cakap macam. Dia mengada-ngada. Tapi doktor yang Rabbani dia faham orang sakit ni ada banyak masalah dia. Kena terima. Understanding. Pada bab ni Nabi sendiri, orang Yahudi balik Nabi, orang Yahudi tengok orang Yahudi ni letak najis, orang Yahudi bagi makan buah orang yang masam. Nabi faham. Tapi Nabi macam mana Nabi kontra balik? Allahu Akbar. Yahudi boleh masuk Islam kerana Nabi ziarah dia sakit.
Anak dia sakit. Yahudi masuk Islam anak beranak sebab Nabi ziarah anak dia sakit. Dia pun duk bayang Islam ni teroris. Islam ini apa tu panggil? Rasis. Tak. So insya-Allah tuan, cukup 1.45 walaupun kita mula tadi 12.55 tak apalah. Mungkin kita tu nak semayang, nak makan semua, mungkin lapar. Yang ada dengar lapar, yang bercakap lagi teruk lapar. Kan, jadi tak berkedarah apa lagi ni. Jadi insya-Allah nampak nasi bukuih ramai masuk tadi. Kan, kita makan nasi bukuih. So insya-Allah kalau tuan-tuan nak sebut tentang Rabbani ni, nak bincang, tuan-tuan boleh buka lah mana-mana kitab ke, lah zaman Google buka apa makna Rabbani. Ringkas dia, Rabbani ialah hidup kita ini mesti ada ikatan dengan Allah dalam apa jua bidang sekalipun. Whoever, wherever and whenever. Di mana saja kita berada, bila dan siapa saja kita. Itu yang terbaik insya-Allah. Atas kalimah apa dia? Allah. Kita dengan Allah tak boleh putus walau 1 second. Melainkan kita tidur dan kita pitang. Memang tak ada Allah itu. Tapi sebelum nak tidur, sebelum nak pitang, adakan Allah dalam hidup kita. Dengan baca doa, dengan zikir, dengan wirid. Takkan Nabi setiap malam Nabi baca 3 qul? 3 qul? Kenapa 3 qul? Antara yang menarik saya ialah, dan bukan menarik tu kerana saya kaji, ni ulama kaji, ialah kerana min syarri hasidin idza hasad. Faham tu maksud dia? Ya Allah, aku berlindung dengan kamu min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan orang yang hasad. Nabi pun baca doa tu. Sebab apa? Bersifat Rabbani. Kan? Nabi baca doa petang-petang, pagi-pagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak ada siapa-siapa boleh nak larang kalau hang nak bagi, dan tak ada siapa-siapa boleh nak bagi kalau hang nak larang. Kan? Lepas tu kita plan nak buat benda baik macam, tapi Allah kata tangguh dulu kerjaan dia. Kan? Ada orang buat benda sikit. Ada orang bagi makan anjing je, bagi minum anjing masuk syurga. Ada orang amal ibadat berpuluh tahun, tapi kerana seekor kucing dia masuk neraka. Faham tak? Maksud dia, orang Rabbani kena yakin, buatlah kerja. You don't ask your God. Allah, jangan tanya banyak dekat Allah, apa aku akan dapat. Sebab sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah kamu masuk syurga bukan kerana amalan kamu ya Allah? Ya. Habis dengan apa? Dengan rahmat Allah. Nabi sebut apa dia? Rahmat Allah ada 100. 100. Satu sahaja Allah jatuhkan atas bumi. 99 ialah dalam hari akhirat. Itu subhanallah. Kan? Dan Nabi kata, nikmat Tuhan bagi kat kita ni ibarat apa? Celup air tangan jari dalam air. Contohlah, tak celuplah, celup dalam air. Dia kata bukan lain ni, dalam laut kamu angkat yang menitik satu titik tu, itu baru satu nikmat Allah bagi dekat bumi. Allahu Akbar. Nikmat kat mana? Nikmat mati kita tak terasa. Lebih hebat daripada dunia bagi orang yang beriman. Nampak dengan takkan tak nampak, tak dengar doa. Nabi kata seorang ayah bertanya dekat malaikat, apabila makam si ayah dinaikkan darjat, wahai malaikat, macam mana aku boleh jadi macam ni? Malaikat jawab apa? Kerana doa anak kamu yang soleh telah menaikkan darjat kamu dari level 5 naik level 4, dari level 4 naik level 3. Kalau tuan-tuan kita tak Rabbani, tak solat, agak-agak boleh berani berdoa sesaja dekat mak ayah, taubat tak doa. Taubat kata orang dah tak doa. Hanya tuan-tuan orang yang solat saja boleh berani doa dekat mak ayah kita dah meninggal. Percayalah. So jumpa lagi insya-Allah. Tuan-tuan tengok saya macam pasal masa telajak ke apa, tengok takut juga kan, haram dia tak berhenti lagi. Kan? So insya-Allah kita jumpa lagi. Doakan bagi kita siapa ziarah mak ayah sakit tu, pi bisik ke dia, mak doa banyak-banyak. Mak doa banyak-banyak. Sebab doa, the meaning of doa is tawakal. Mak doa banyak-banyak mak.
doa bagi saya sihat, dapat ulang alik tengok mak. Mak, doa saya sihat mak. Minta doa kat mak ayah yang sakit tadi. Kawan-kawan sakit kalau dibenarkan masuk, sahabat, doa untuk saya. Dia kata apa? Aku sakit dah doa. Buat apa? Sebab dia memang bukan Rabbani. Ya kan? So nak bagi Rabbani ke dia, doa kamu tu mustajab. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. So very nice to meet you all today. Dan insya-Allah akan datang ada kali kedua dan ketiga. Walaupun saya duduk di Kuala Selangor 1 jam 40 minit kan, 1 jam 20 minit kan nak sampai sini. Tapi insya-Allah saya rasa lepas PKP ni kami pun rindu mikrofon. Jadi kita bermainlah ceramah mana patut insya-Allah. Sebab sekarang ni banyak live Facebook. Setiap malam saya rehat 2 minggu. Ni minggu depan 5, 6, 7, 12, 13, 14 bermula balik live. Ada seorang korporat dia tajar semua ustaz buat live. Dan nama dia pun kami tak dibenarkan tahu. Masya-Allah. Moga-moga insan korporat di korporat Rabbani diguna duit dia untuk kebaikan dakwah dan kebajikan para ustaz insya-Allah. Jadi wallahu alam, sekali lagi yang baik daripada Allah, yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.